terutama orang awam dikatakan bermimpi jumpa Nabi. Guana nak tahu dia tu mimpi jumpa Nabi, sedangkan kita tak tahu Nabi tu guana gana-gana. Baik. Ada kata orang kampung mimpi jumpa Nabi. Okey, macam mana orang kampung tu tahu dia tu Nabi? Dia belum pernah jumpa Nabi. Okey. Dia begini, kalau kita jumpa Nabi bukan mesti betul. Ada orang betul, ada orang bohong. Dia pelawak je. Okey. Tapi yang dalam mimpi itu, kalau dia mengaku Nabi, maka bukan orang lain. Dia tidak ada boleh dalam mimpi ada orang jumpa kita, dia kata, siapa awak? Saya Nabi Muhammad. Tidak boleh. Kalau di luar boleh orang mengaku Nabi. Di alam jaga boleh. Nah, di Indonesia mengaku Nabi. Dalam mimpi tak boleh. Sebab ini jaminan hadis sahih. Faham? Kalau mengaku Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad. Faham tak lagi? Cuma biasanya kalau orang yang, ada orang mimpi, orang itu mengaku Nabi, orang sebut Nabi Muhammad, dan orang pun duduk kabur-kabur sampai dia tahu. Tapi ada orang dia mimpi, dia tengok saja, orang tu tak mengaku pun, dia dah tahu Nabi Muhammad. Kenapa? Dia tahu daripada sirah Nabi. Bagaimana rambut Nabi, bagaimana kening Nabi, bagaimana hidung Nabi, warna kulit Nabi, janggut Nabi, semua dia mengaji. Nampak? Walaupun dalam hadis itu, dalam mimpi itu, orang tu lalu saja, terberhenti je depan dia dan diam, dia bangun, dia kata jumpa Nabi. Boleh. Kerana dia ada pengetahuan. Faham? Macam kita jumpa sepupu kita, kita tak payahlah tanya orang, kita dah tahu sepupu aku. Tapi kalau orang lain mimpi jumpa sepupu kita, dia akan tanya kita dulu, sepupu awak ke ni? Faham tak lagi? Cuma kalau di alam nyata, boleh jadi orang yang mengaku Nabi itu bukan Nabi. Tapi kalau dalam mimpi, orang yang mengaku Nabi memang Nabi. Kerana lain pada Nabi, kalau mengaku ni ayah awak ni, mudah ingat dah ayah mau. Boleh jadi ayah kita, boleh jadi syaitan. Itu maksud hadis. Kalau kita jumpa orang tu guru ke wali ke, boleh jadi wali betul, boleh jadi syaitan. Okey, tapi kalau dalam Nabi, bukan orang lain. Tak? Kalau orang tu jumpa Nabi dalam mimpi, dia tak jadi sahabat. Itu kelebihan Allah beri kepada dia. Tapi bukanlah untuk kita rasa kita sudah berbeza dengan orang lain. Sebab apa? Kadang-kadang Allah nak orang jumpa Nabi tu Allah beri kepada orang kafir. Dan kadang-kadang Allah beri pada orang fasik. Cuma biasanya orang yang sangat kasih kepada Nabi jumpa Nabi. Dah. Kita jumpa tu kopek mimpi berambak juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Dalam riwayat, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam tidur akan lihat aku masa jaga. Siapa yang lihat aku masa tidur, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai aku. Tapi berapa persoalan? Muhammad ibn Sirin yang meninggal pada tahun 110 Hijrah. Muhammad ibn Sirin ialah terkenal sebagai tokoh tabi'i yang paling pandai di dalam menafsirkan mimpi. Mimpi ni tak jadi hujah, tapi ada isyaratnya. Muhammad ibn Sirin, apabila orang bagi tahu kepada dia aku berjumpa dengan Nabi SAW, kata Muhammad ibn Sirin, sifuli, sifatkannya padaku. Al-Imam Ibn Hajar menyebutnya dalam Fathul Bari dan Syarah Sahih Bukhari. Kata Muhammad ibn Sirin, sifuli, sifatkan dia padaku. Kemudian orang itu akan sifatkan, aku lihat Nabi sekian-sekian. Maka dia kata, innaka lam tara, kau tidak melihat Nabi. Dia kata, tapi aku tidak, syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Syaitan memang tidak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai orang lain. Kau sangka dia Nabi. Nabi itu sendiri dia tidak boleh menyerupai. Tapi kalau orang Melayu, dia tengok syaitan mari, bagi jubah putih, janggut semua cantik, dengan tongkat apa, dia kata aku Nabi, kita akan percaya itu adalah Nabi. Sebab kita tidak pernah melihat Nabi. Menyebabkan para ulama menafsirkan hadis itu dengan banyak maksud. Salah satunya, siapa yang melihat Nabi pada waktu tidur, dia benar-benar melihat Nabi pada zaman itu, ataupun dia akan melihat Nabi pada zaman itu. Kalau luas sikit pun, dia benar-benar melihat Nabi dengan syarat Nabi yang sebenar. Macam mana nak tahu Nabi sebenar? Pengurusi Ustaz Mizi, saya tidak pernah melihat Nabi. Melainkan orang yang pernah melihat Nabi boleh sifatkan pada kita. Ataupun
Dia merupakan ahlul hadis yang mengetahui syama'il, mengetahui ciri-ciri Nabi yang dibaca dengan riwayat-riwayat yang sahih. Pada keyakinan kita dia mungkin Nabi SAW pun begitu. Ulama-ulama hadis dahulu dan ulama-ulama salaf tidak pernah menggunakan mimpi sebagai benda untuk dijadikan hujah untuk menunjukkan kebanggaan dia kepada diri orang lain. Saya selalu sebut tentang Atha bin Abi Rabah yang merupakan satu orang yang hebat, orang kulit hitam. Apabila Sulaiman bin Abdul Malik merupakan khalifah pada zaman itu, datang ke Madinah, dia dulu khalifah hebat. Daripada Damsyik datang ke Madinah, semua para ulama datang nak berjumpa dengan khalifah. Khalifah datang pergi jumpa Atha bin Abi Rabah, kulitnya hitam, orangnya tak lawa, bekas hamba, tapi orangnya saleh, sehingga orang kata orang yang paling faqih tentang masalah haji ialah Atha bin Rabah. Dia yang dikeluarkan surat oleh khalifah boleh fatwa tentang haji, kerana dia menguasai bab haji. Khalifah datang berjumpa dengan dia, tak apa tanya, dia tanya khalifah, nak tanya tentang hukum hakam ke ataupun nak tanya masalah lain. Dia kata aku ada masalah. Cakap kalau nak tanya hukum hakam kena beratur, pasal orang lain dah lama beratur. Demikian konsistennya Atha bin Abi Rabah. Orang telah bermimpi bagaimana Nabi memuji Atha bin Rabah. Dia kata kau jangan cerita pada orang, kerana aku tidak tak mau fitnah. Kerana orang saleh banyak kesalehannya antara dia dengan Tuhan. Apa cerita satu orang pergi cerita saya mimpi jumpa Rasulullah ketika tengah malam saya sedang bertahajud. Apa benda-benda peribadi ibadat satu orang dengan Tuhan dijadikan gembar-gembur dia sebagai satu bahan dalam ceramah untuk mengangkat kekuatan dia dan kedudukan dia di dalam masyarakat. Hal ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang salah. Nak kata mimpi itu benar atau tidak benar kerana dia yang mengalaminya. Ada benda di dalam hidup kita, kita tak boleh buktikan kepada orang lain. Itu pengalaman peribadi, privasi kita dengan Tuhan, dengan Nabi Muhammad. Kita nak royak, orang lain ni setiap perkataan mesti ada hujah. Ada hadis, ada Quran. Maka berapa ribu, berapa juta pengalaman hidup kita tidak boleh dibuktikan dengan Al-Quran dan hadis. Dia hanya terlekat di akal kita, menjadi memori kita yang indah dengan Tuhan, dengan Nabi Muhammad, siapa kita mati. Sebab itulah umat ulama menyatakan apabila seorang bermimpi bertemu Nabi, jangan royak ke orang. Kerana susah kamu nak membuktikan dia. Kerana apa? Quran tak ada, hadis tak ada. Takut orang kata menipu, tak tahu. Maka sebab itulah ulama dulu kata, kalau kamu mengalami pengalaman rohani dipanggil, maka jangan beritahu kepada sesiapa pun kecuali kepada orang yang mu sayang, orang yang mu rasa dia tu tak akan sengkau jahat denganmu. Nah, seperti saing kita, orang rumah kita ke, nah, ataupun seperguruan dengan kita. Keduanya beritahu kepada gurumu. Gurumu mungkin ada pengalaman benda-benda lagu ni. Maka benda-benda guru, pengalaman guru lagu lain, pengalaman murid pun lagu lain. Maka ulama kata benda-benda lagu ni tak boleh kita nak kira. Pengalaman saya lagu ni, pengalaman awak lagu ni, tu masing-masing lah punya pengalaman. Cuma hamba nak royak salah pun tidak, tu atas diri orang yang mengalaminya sahaja. Selagi mana benda itu tidak nampak buruk, benda tu nampak molek, maka pujilah Tuhan. Kerana pengalaman-pengalaman lagu ni akan menjadi fitnah kepada orang lain. Seperti Wahabi lah ni, kalau ayat cerita lagu ni kan. Sesak dah lah demo. Ya kozah dengan Nabi pakai sesak dah lah. Mimpi temu Nabi, sesak dah lah. Temu dengan Najah tak apa, temu dengan Nabi tak boleh selalu. Tengok hatu tak apa lagi. Nak temu dengan Nabi tak boleh selalu. Jadi benda-benda lagu ni kita hanya memberitahu kepada orang tertentu. Orang yang pernah mengalami kau ataupun guru-guru kita. Manakala orang lain, kita takut pemberian ini dicemburui. Orang lain dengar, oh sedap demo. Takut nipu demo kau gapo dia. Hamba duk selawat tak jadi pun. Hamba duk selawat tak mari Nabi Muhammad pun. Ai dak cerita dia. Ada manusia ni tak boleh menerima kelebihan kepada orang lain. Sebab itulah ulama kata menyembunyikan mimpi itu lebih afdal.
Kalau kata kita mimpi bertemu dengan Nabi, mimpi tak menjadikan tiba-tiba seorang tu sebagai sahabat. Sebab tu kena beza antara mimpi bertemu dengan Nabi dengan mimpi bertemu orang yang tiba-tiba claim buat syariat-syariat tertentu. Sama orang dia tak faham. Sebab tu bila saya post, ada satu post tentang sharing tentang anak saya kata dia mimpi tu, orang belah-belahan ni duk kata itu tengok Allah bayar cash tu. Seolah-olah dia ingat kita menolak mimpi. Kita tak menolak mimpi bertemu dengan Nabi, itu hadis sahih. Tetapi yang jadi isu adalah orang yang create amalan. Orang yang mendakwa ada amalan yang tertentu diambil daripada Nabi menerusi mimpi. Itu masalah. Yang tak ada masalah orang dia hanya kata dia bertemu mimbabil istinas dari sudut benda-benda yang melapangkan hati. Tak ada unsur-unsur syariat baru yang didakwa, tiba-tiba Nabi hadir kat sana ke apa, ada benda-benda yang tak ada dalam syariat tiba-tiba disalurkan kepada orang tu yang membuatkan kita nak kena betul ke mimbabil istisnas tak ada apa, sebab dia tak ada efek pun. Orang percaya, orang tak percaya, tak ada efek, sebab dia tak ada kita nak bawa satu amalan baru pun. Dan itu hakikatnya hanya orang itu sahaja yang tahu, dan orang itu yang dia boleh merasakan. Dan orang yang pernah misalnya bermimpi bertemu dengan Nabi SAW ini, biasanya dia tak lupa, dan dia akan ingat sampai dia besar pun. Tetapi dia tahu, dan first kali itu yang kita sebenarnya nak didik orang dakwa. Adakah ciri-ciri dia sama macam hadis yang Nabi SAW sebut? Waktu dalam video tu saya tanya juga, kata anak kita, macam mana dia tahu tu Nabi? Sebab kita tanya tentang fizikal dia, adakah sama dengan hadis-hadis? Dia nak kata dia belajar hadis-hadis fizikal Nabi semua, tak ada, dia tak ada belajar pun, kecil lagi kan. Tapi bila dia cerita tu, okey. Then itu saja. Tak ada nak claim dari sudut ada satu zikir tiba-tiba Nabi ajar kat dia. Itu mengarut lah. Tapi tak ada. Tapi yang kita nak bagi tahu adalah orang yang paling pandai claim bawa syariat baru daripada tok guru dia kata sebenarnya sebab mimpi. Yang tu buatkan kita pening kepala nak cari. Tapi ada orang tak faham dalam isu ni. So mimpi bukan satu masalah, tapi nak mimpi yang membawa syariat baru itu bermasalah. Tiba-tiba orang bila mimpi dengan Nabi, seolah macam adakah di level sahabat lah, tiba-tiba Nabi sampaikan satu amalan pada dia, dah lah tiba-tiba alam ghaib. Itu masalah pula. Tiba-tiba tok guru tu dah jadi adalatus sahabah. Tiba-tiba kita pun kata tak ada siapa boleh condemn dia. Dari sudut kepribadian dia, hadis-hadis dia semua kena terima, sebab dia dah bertemu dengan Nabi lah. Tiba-tiba Nabi datang hadir, pelik sungguh. Padahal tak ada sahabat pernah mendakwa, tiba-tiba Nabi keluar bertemu dengan diorang di kala krisis yang paling besar. Even kita tengok krisis antara Ali, antara Aisyah, antara Talha, Zubair, Muawiyah, yang ini semua sahabat ulung besar ni tak ada pun masa tiba Nabi muncul, sahabat-sahabat bertenang semua. Kata jangan bergaduh-gaduh. Tak ada riwayat pun. Proof. Satu riwayat yang sahih. Tiba-tiba Nabi muncul ketika itu. Tak pasal-pasal. Tiba-tiba banyak pula Nabi wujud dekat mimpi-mimpi Pak Syekh ni. Tu bermasalah juga tu. Ini benda yang orang tak faham dalam bab ini. So beza antara mimpi yang kita mimpi untuk, tak ada masalah orang tu nak bercerita dari sudut istiqnas, saya dulu pernah mimpi, sebab benda ni dia menenangkan diri. Kalau orang nak percaya tak percaya tak ada isu, sebab dia bukannya ada syariat apa pun untuk nak percaya, tapi orang tu je tahu, dia boleh feel, dia boleh rasa. Bila mana dalam mimpinya diceritakan kepada orang lain menyebabkan dia riak, baik dia jangan cerita mimpi, karena riak itu dosa. Menceritakan mimpi bukan wajib. Jangan karena nak menceritakan mimpi yang tidak wajib sementara dirinya tahu riak ingin mendapatkan pujian. Dia mimpi Rasulullah. Kalau dia nakkan pujian daripada orang karena mimpi Rasulullah atau yang lainnya, jangan cerita itu mimpi. Karena dengan riak dia berdosa. Baik disimpan, dia tetap dapat pahala dengan dengan mendapatkan kebaikan dengan mimpinya yang baik, dan juga terselamat daripada dosa. Jangan mengobral mimpi. Tahu obral? Sil. Sikit-sikit mimpi.
Mimpi ini amanah. Mimpi ini bahagian daripada wahyu. Jangan main-main dengan mimpi. Faham toh? Gali antara penafsirannya siapa itu? Penafsiran ahli tafsir ketika mentafsirkan mimpinya, mimpi orang yang di dalam penjara dengan Nabi Yusuf. Ya kan? Yang satu mimpi apa? Tuang minuman. Yang satu mimpi katanya apa nama? Burung makan di atas kepalanya. Yang mimpi menuang air minuman, dia mimpi betul. Maka ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, kamu akan bebas dan kamu akan berkhidmat. Yang satu pula dengar ini, dia cerita mimpi dapat takwil bagus, aku nak cerita juga mimpi, tapi mimpinya tak betul. Mimpinya tipu. Lah kalau aku mimpi mimpi ada burung makan di atas kepala aku, kata Nabi Yusuf, engkau akan dibunuh nanti satu hari. Katanya tak, mimpi aku mimpi aku tak betul, mimpi tipu. Aku tak cerita perkara yang betul. Qudiyal amru allati tastaftiyan. Sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini menggantung. Bila mana ditakwilkan, dia akan menjadi kenyataan. Jadi jangan sembarangan. Kalau dia menipu dalam mimpinya, maka dia satu sudah menipu kepada cawangan wahyu. Apatah lagi digunakan menipu kepada orang lain, macam mana zaman sekarang ini sikit-sikit menggunakan mimpi Rasulullah sebagai mutajarah, sebagai satu sebab nak mendapatkan keuntungan, kebendaan dan seumpamanya. Kalau perkara ini menimbulkan kekeliruan, kalau akan menimbulkan perkara yang tidak baik, dia mimpi Rasulullah simpan saja. Dan mereka para arifin yang kerap kali mimpi Rasulullah, tak ada obral mimpi, tak ada cerita dekat Facebook. Faham tom? Itu amanah yang perlu untuk dijaga. Ya. Ada mimpi, pernah mimpi Nabi ni, tapi tidak dalam rupa asal dia. Tidak dalam rupa asal dia. Semasa mengajar Tirmizi, Sahih Tirmizi pada masa itu, beberapa tahun dulu lah, lama dah. Mimpi Nabi SAW diisytiharkan duduk dalam zoo. Orang pakak pergi tengok. Saya pun pergi juga tengok. Pergi tengok, mati, jenazah. Rasulullah ni jenazah, mayat dia. Mayat dia pakai macam kain lepas gitu saja. Saya tengok daripada kaki, tengok siapa kata dalam mimpi itulah kita kata ini tidak serupa Nabi. Dalam hadis ni nak kata negro tidak negro, nak kata Melayu tidak Melayu. Rupa dia tu nampak daripada kaki sampai ke atas, tengok. Ini tidak Nabi ni seperti yang kita belajar ni. Nabi comel. Lepas tu macam mana pula duduk dalam zoo ni? Sekali dengan binatang-binatang ni duduk dalam zoo, ini satu penghinaan. Saya pun baca, ingat ayat Quran. Hak sesuai ni tidak Nabi lagu ni. Dalam mimpi tu kata, hak sesuainya Fir'aun. Dalam Quran Allah SWT sebut, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata dalam muzium Mesir tu, Fir'aun ada mayat dia kan, dimumiakan dia tu jadi kekal lama. Pada hari ini nunajjika bi badanika, kami akan melepaskan tubuh kamu daripada laut tu kan, gelai kan, daripada laut akan lepas. Jadi orang dapat litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau menjadi bukti, menjadi tanda kekuasaan Tuhan kepada orang kemudian daripada engkau. Paklah ni boleh tengok. Jadi tontonan orang raja yang begitu hebat duduk situ, kaku situ. Saya baca ayat tu dalam tu, dalam mimpi. Lepas tu keluar dalam keadaan tidak terima lah itu Nabi. Dalam keadaan tidak terima itu, keluar pergi. Ada orang mari berduyun-duyun lah mari. Saya pun kata, tak usah gila, itu tak betul, bukan Nabi. Orang kata yang Nabi, bukan Nabi. Macam mana Nabi? Tidak sesuai di situ. Nak kita katakan Nabi, hak sesuainya Fir'aun. Kita baca lah ayat Quran sebab tak adil lah. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Ada yang pergi semacam, ada yang tak pergi. Dia duduk sekali dengan saya lah. Ramah juga, lama-lama kau ramah. Nampak dalam mimpi tu, ia mengikut kita. Ini tak dengar, dia tak pergi. Itu mimpinya.
Takbirnya wallahu a'lam. Tapi nampak-nampaknya mudah-mudahan lah. Daripada situ kau lama kau banyak mengajar hadis. Kau banyak mengajar hadis. Dan banyak perkara kita dedahkan benda hak tak betul. Orang kata Nabi ni gini-gini, padahal tidak. Kita betul ke kita royak. Mudah-mudahan itulah maksudnya. Mudah-mudahan gitu. Jadi itulah. Mimpi ni dia tidak serupa. Kita tak boleh kata kalau kita tengok gini